Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dihormati Tok Gawa Cik Awes selaku pengerusi majlis, yang dikasihi lagi dihormati tuan rumah iaitu Tok Muluan, mak dia dan seluruh ahli keluarga dia yang sudi memberi tempat kepada majlis kita pada petang ini. Yang dikasihi lagi dihormati pengerusi Wak Wakaf Baru iaitu Mr. Tiu Ahwang ataupun nama Melayunya Pak Cuawan, Abek Cing, Ayah Cik. Yang dihormati lagi diraikan penceramah jemputan kita pada petang ini iaitu Mr. Tan Ahwang, iaitu bekas pegawai tinggi Immigration Malaysia yang merupakan juga anak watan kita di Wakaf Baru ini. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat sekalian, pertama-tamanya marilah sama-sama saya panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dan melahirkan rasa gembira saya dapat bersama tuan-tuan dan puan-puan dalam majlis sebelum sambutan Hari Raya Cina ni, iaitu majlis penyampaian sumbangan 5 sempena sambutan Hari Raya masyarakat Tionghoa ini. Jadi lebih awal amba nak ucapkan Konghi Pak Chai. Kalau salah lebih kurang sebut tu memang telah je lah. Tapi maknanya dari hati kecil amba untuk mengucapkan secara sungguh-sungguh selamat menyambut Tahun Baru Cina kepada semua masyarakat Tionghoa yang berada di sini pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ambonya dalam jemputan ambo jemput ni, ambo sebut kepada Tok Ngulu, cuma kita bagi 2 majlis. Satu kita buat sini, yang keduanya kita akan buat minggu depan ni di Kebakar. Majlis yang serupa, nak buat sekali, kata tak muat tempat dia, tak muat sini. Jadi kita buat sini sekali, buat sekali lagi minggu depan di Kebakar. Majlisnya majlis yang serupa. Ambonya sebut kepada Tok Ngulu supaya jemput semua masyarakat Tionghoa. Tidak kira dia ni PAH ke UMNO, dah. Tidak kira MCA ataupun gerakan, tidak kira Pakatan Rakyat ataupun Barisan Nasional. Semua warga Cina, warga Tionghoa, rakyat Wakaf Baru ini adalah merupakan rakyat ambo, anak buah ambo, yang ambo begitu berbesar hati untuk nak menyampaikan sumbangan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Walaupun sumbangannya tidak besar mana, tapi ambo rasa inilah seikhlas hati ambonya sebagai meraihkan masyarakat Tionghoa yang nak menyambut Tahun Baru Cina. Jadi Tahun Baru Cina ni akan mari dalam masa seminggu lagi. Dalam bulan 7 nanti mari pula Hari Raya juga bagi orang Melayu, orang beragama Islam nak raya pula. Orang Hindu baru saja lepas raya dia, sambutan Hari Raya Hindunya. Wesak akan mari nak raya juga, Wesak akan mari raya. Cuma Tahun Baru Cina disambut oleh semua orang Cina. Hari Raya Aidilfitri disambut oleh semua orang Melayu yang beragama Islam.
dia ada lagi raya di celah-celah tu. Orang Melayu kena sambut, orang Cina pun kena sambut, iaitu raya mana? Pilihan raya. Ia nak mari dalam masa yang cukup dekat. Bila-bila masa saja dah nak mari pilihan raya ni. Dan pilihan raya ni merupakan pilihan raya yang cukup detail, pilihan raya yang cukup penting, pilihan raya yang menentukan masa depan kita, rakyat Malaysia. Jadi dalam suasana nak menghadapi pilihan raya yang dekat sebegini sekali, banyak berita-berita gembira pun banyak, berita-berita yang agak tragis pun juga banyak. Cuma dalam banyak-banyak ni hangpa nak sebut beberapa perkara dah. Nak sebut hak tragis berapa perkara, nak sebut hak gembira pun berapa perkara. Adakah kau nak dengar hak tragis dulu ke nak dengar hak gembira dulu? Nak sewayak hak tragis dulu ke nak sewayak hak gembira dulu? Antara benda hak tragisnya, walaupun mestan saat ni kecek ke Cina, hangpa boleh takat sikit sebanyak. Sikit sebanyak orang disebut saat ni banyak benda-benda yang tragis. Antaranya dia sebut hak ucapan Dr. Mahathir, antaranya dia sebut bilangan komposisi kaum dalam perjawatan perkhidmatan negara kita dan sebagainya yang telah disebut oleh Mesetan. Saat ni hamba faham sikit-sikit. Lepas tu bunyi juta-juta kondominium apa semua ni, hamba boleh faham apa kali pasal lembu, pasal apa gitulah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, nak ayat hamba balik dulu ke hamba dulu? Okey, ayat hamba balik dulu. Sebab hamba paling dekat sebut hamba balik dulu. Hamba balik dulu. Yang pertama, hamba sebut sekat 3, tak saya sebut banyak. Tok Guru Menteri Besar yang menjadi pemimpin kita hari ini di negeri Kelantan, dia kata semua orang Melayu ataupun orang Cina, Tok Guru kata, ataupun orang India ataupun orang Siam adalah rakyat Ambo belaka. Tok Guru kata orang Cina, orang Siam, orang India, orang asli, orang Melayu, hak mana ada duduk di Kelantan ni, semua rakyat Ambo belaka. Dia Tok Guru kata menjadi tanggungjawab Ambo untuk memberi keadilan kepada semua. Jadi Ambo selaku pemimpin di bawah Tok Guru, Ambo ambil sungguh-sungguh. Kebetulan dengan pengalaman yang Ambo lalui masa mengaji, masa di luar negara dan sebagainya, Ambo ambil sungguh-sungguh bahawa semua rakyat yang ada di dua baru ni, Melayu, Cina, India, Siam ataupun apa sahaja yang berada di Wakaf Baru ialah rakyat Ambo di Wakaf Baru. Walaupun dalam pilihan raya lepas dia tidak undi Ambo sekalipun. Cuma pilihan raya ni nak minta lah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hak Tok Guru beri ucapan yang merupakan satu ucapan yang cukup besar, yang mengiktiraf kewarganegaraan, mengiktiraf kerakyatan, mengiktiraf ataupun menjamin keadilan semua bangsa bagi siapa yang bermastautin di negeri Kelantan. So, hak molek. Yang kedua, Tok Guru Menteri Besar juga sebut semua kita ni, Melayu baik, Cina baik, India baik, kita dilahirkan oleh ibu bapa kita tanpa kita ada pilihan. Kita ni tak ada pilihan. Masa kita duduk dalam perut dulu, sebelum pada lahir dulu, kita tak boleh nak pilih. Jangan lahirlah aku ni sebagai Melayu, lahirkan aku sebagai orang putih ke, sebagai orang asli ke. Tak, duk main yang tidak asli ni nak jadi asli ke. Lahir sebagai orang asli ke, lahir sebagai orang hitam ke, lahir sebagai orang Siam ke, kita tak ada pilihan. Allah Subhanahu Wa Taala melahirkan kita. Kalau ibu bapa kita Cina, maka kita Cina. Kalau ibu bapa kita Melayu, maka kita Melayu. Kalau ibu bapa kita Siam, maka kita Siam. Kita tak ada pilihan. Lahir kita ni, maka atas dasar lahirnya kita, bahasa Melayu, bahasa Cina, bahasa India ni tidak boleh menjadi asas untuk kita mendiskriminasikan mereka
kerana mereka tak ada pilihan dan mengikut pandangan Tok Guru, pandangan Islamnya, semua kita ni berasal daripada tok nenek yang satu, iaitu orang Melayu panggil Nabi Adam alaihissalam. Jadi daripada tok nenek tu, maka lahir Adam dan Hawa, lahir mari pecah-pecah. Jadi ada hak asli, ada hak tidak asli, ada hak Cina, ada hak Siam, ada apa ni, semuanya asal daripada datuk dia sorang. Maka Tok Guru kata, semua pok kita ni adalah saudara mara. Boleh jadi ribu pupu ke berapa pupu ke tak tahu, tapi kita berasal dari tok yang satu. Maka atas asas itu, kita tidak boleh saling bergaduh, tidak boleh saling menganiayai di antara satu sama lain. Ini adalah merupakan satu kenyataan yang cukup hebat yang menyatu padukan rakyat, kerana dia letak kita ni saudara mara. Kita ni wari-wara. Jadi tak kena balas sama wari-wara. Ada di ni hak diletak oleh Tok Guru. Yang ketiga ni yang terakhir dulu baik. Sebab ambo ada lagi majlis di Kebakat Petani. Ni majlis ambo yang kelima dah pada hari ini. Ucapan yang keempat ni. Ambo ada satu ucapan lagi di Kebakat. Dan ambo nak naik kapal 13 pukul 7.50 untuk ada satu majlis di Lenggeng Negeri Sembilan pada pukul 9 malam ni. Jadi hak ni, hak yang ketiga ni, hak akhir ambo nak sebut. Tapi ambo tidak menghampakan mesketan rakyat nak minta tolong ambo isytihar. Ambo nyo baru ni ambo sebut kepada Datuk Anwar Tan dia mari semeta saat ni. Lepas tu dia pun tak berapa segar mana, dia pun ada majlis yang cukup mana sibuk jadual dia. Lebih sibuk pada ambo lah musim-musim tahun baru Cina ni. Dia sibuk sangat-sangat, pasir mah, pakai pasir putih, pakai mana. Jadi dia tak boleh nak berucap. Ambo ni minta supaya dia isytihar, kerana dia lebih faham. Ambo sendiri tak berapa faham lah mana. Cuma ambo nak sebut bahawa kerajaan negeri Kelantan yang dipimpin oleh Tok Guru Ni Azim ni telah pun meluluskan untuk gazet semua tanah-tanah wak ni untuk diberikan kepada kuasa, mana diberi kepada wak, kerana tanah ni kok mana pun kerajaan tidak berhak untuk nak ambil kelip tanah-tanah ni, kerana tanah ni telah pun maknanya dimiliki turun temurun. Dan tujuannya adalah untuk buat tempat ibadah, tempat kebajikan kepada seluruh rakyat. Jadi kerajaan negeri Kelantan akan gazetkan, akan suruhkan tanah ni kepada pihak berkuasa wak. Amba tak ingat ada nama persatuan apa semua sana. Jadi ini adalah merupakan tindakan kerajaan negeri Kelantan. Di samping pokok-pokok UMNO duk belarok mengatur tempat demonstrasi macam-macam, kerajaan Kelantan ni bui tanah ke Cina, bui tanah ke Cina dan sebagainya. Memang kerajaan negeri Kelantan mengikut undang-undang negeri yang ada, kita meluluskan tanah-tanah untuk orang Cina nak buat rumah, nak buat gapo semua ni. Kerana orang Cina pun beranak pinak, supaya orang Melayu, supaya orang India, supaya orang Siai, supaya belakang lah. Kita ni cucu Nabi Adam ni semuanya beranak belakang. Kau lama kau perlu tanah, tapak rumah dan sebagainya. Maka kerajaan negeri Kelantan berdasarkan undang-undang yang ada, kita meluluskan tanah-tanah ni. Jadi puak UMNO-nya duduk belarok, mengata duduk rakyat, habis dah tanah Kelantan ni, ui ke Cina. Tidak ui belakang. Kita bui hak mana nak buat rumah, hak mana keperluan dan sebagainya. Jadi itu tiga benda hak baik nak sebut musim pelajaran. Hak beratnya hak tragis. Hak tragisnya, satunya telah disebut oleh Mr. Tan dan juga telah disebut oleh pengurusi majlis. Dekat nak pilih raya seperti ini, apabila UMNO Barisan Nasional sekali lagi melakukan kerja jahat. Kerja jahat lagu mana? Kerja jahat gadai negara. Gadai negara dengan cara mana? Dengan cara mengeluarkan IC. Beri IC kepada pendatang-pendatang haram. Sama ada hak mari daripada Indonesia, hak mari daripada Filipina, hak mari daripada Bangladesh, dan termasuk juga hak mari daripada Thailand. Beri kat Kanada. Bila
pegawai-pegawai kerajaan sendiri, tidak semua pegawai kerajaan ni suka dengan arahan yang dibuat oleh UMNO. Maka barang ni bocor mengata. Sorak-sorak pun tubik keluar. Dia kok boleh masuk dalam bulletin, dalam surat khabar dan sebagainya. Cuma dalam New State Time, Utusan Malaysia dengan berita harian ni tak ada. Tapi surat khabar lain, internet apa boleh buat tubik apa semua. Maka bila dapat pendedahan daripada Suruhanjaya Diraja mengenai mana salah laku mengeluarkan kad pengenalan dalam pilihan raya di Sabah, dalam pilihan raya dulu di Sabah untuk nak menawan Sabah, maka topik cara-cara ni topiklah maknanya pengesahan, maknanya ada bukti bahawa berlakunya kerajaan Malaysia UMNO Barisan Nasional di bawah kepimpinan Mahathir, mana telah pun mengeluarkan kad kenalan secara tidak sah diberi kepada orang luar. Orang luar suku Saka. Kalau Cina pun bukan Cina kulit, kalau Melayu pun bukan Melayu orang baru, kalau Islam pun bukan Islam Malaysia. Dia beri kad kenalan semata-mata untuk nak memenangkan UMNO. Benda ni berlaku pula sekarang. Jadi bila terdedah tu Mahathir ni pun kita kenal belakang kan. Mahathir ni walaupun dia tak jadi Perdana Menteri tu, dialah yang menentukan perjalanan Malaysia hari ini. Mahathir, cengkaman dia masih lagi kuat dalam kerajaan, dan dia membuat kenyataan yang cukup jahat. Kalau tidak kerana dia tu dalam UMNO Barisan Nasional, kenyataan dia ni merupakan kenyataan yang cukup bahaya kepada negara. Kenyataan dia ni kenyataan patut ISA ni, kenyataan yang cukup makna tak ada semangat kenegaraan langsung, tak ada. Dia kata berapa? Kalau dia salah mengeluarkan IC kepada orang luar daripada Malaysia, Tengku 2 Mei juga salah kerana mengeluarkan IC memberikan kerakyatan kepada Cina sebelum merdeka yang lain. Adik kakak, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kenyataan lagu ni, kenyataan yang seperti ini masuk di telinga orang Cina, tiba-tiba orang Cina boleh lagi memberi undi kepada UMNO, Amba tak nampak di mana harga diri orang Cina. Kenyataan yang cukup jahat, makna menafikan hak kerakyatan orang Cina. Tubik daripada mulut kepimpinan UMNO, tiba-tiba nak beri undi lagi kepada UMNO. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tuan-tuan dan puan-puan nak jadi ahli MCA, duduk jawatan kuasa MCA, Amba petani pun, Amba pesan kepada anak wanita gerakan orang baru ni supaya hadir. Amba tak tahu ada ke tak ada. Amba pesan ke dia personally, mana secara peribadi, Amba buat jemputan, bukan melalui pengundu, secara peribadi Amba jemput mari supaya nak suruh mari. Tak apalah hak nak duduk dalam MCA, buat ada bangunan MCA, ada dewan MCA, ada berapa MCA, tapi dalam pilihan raya ni tidak pernah sampai. Bila nak bila peti undi Kampung Kuling ni, topik kalau ada orang warga Tionghoa boleh beri undi kepada UMNO, Amba berasa pelik dengan suasana yang ada. Macam mana dah begitu kenyataan yang dibuat, dan dia selalu kalau mari daripada Mahathir, dia selalu turun ke bawah. Sebelum pilihan raya lepas, wakil rakyat sebelum saya berucap di tempat orang Melayu, hak mana mentetan pun sebut sana, tapi apa tak faham. Cuma apa faham dia sebut ada cacih, ada tidur dan sebagainya. Penghinaan itu telah dibuat oleh wakil rakyat UMNO di Wakaf Baru sebelum pilihan raya lepas. Dan berucap dah sini, apa sebut itu satu penghinaan kepada orang Cina, kepada penyembah-penyembah apa ni Buddha dan sebagainya. Jadi itu satu penghinaan. Tapi pilihan raya baru ni ada lagi orang Cina hak undi UMNO, undi MCA. Tak ada apa-apalah. Hak lepas-lepas dah tu, lepas dah. Tapi dengan kenyataan Mahathir ini, lepas tu dia tambah pula dengan anak didik Ibrahim Ali, dia capur mari balik hak tragisnya. Dia ayat nak kupu orang Melayu, orang Islam supaya bakar Bible.
Injil, supaya baca Bible, supaya baca Injil. Ini kenyataan ni adik kakak, tuan-tuan dan puan-puan. Tak layak untuk nak hidup dalam masyarakat yang berbilang kaum. Pemikiran ni, pemikiran duduk dalam hutan. Duduk dalam hutan tak ada nampak orang lain. Boleh hidup. Tapi di dalam negara, boleh dapat maklumat-maklumat dunia yang luar. Kita patut fikirannya lebih terbuka, baca dan sebagainya, dapat maklumat. Kenyataan-kenyataan ini patut tidak keluar. Dan dalam suasana negara berkrisis seperti ini, kenyataan seperti ini patutnya juga kena merengkup dalam ISA. Tapi oleh kerana berjuang menyokong UMNO dan Ali dikatakan akan bertanding Parlimen Pasemak. Jadi kalau ada wari-wari anak beranak kita sini hak mengundi di Pasemak, termasuk Musketan kena kerja kerana kena unggah, jangan biarkan satu undi Cina pergi kepada Bahir Ali yang merupakan musuh kepada perpaduan kaum. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jadi 3 benda hak tragis ni ambo sebut dah. Ada sesuatu ambo terlupa dah, banyak-banyak ni terlupa dah. Ambo nak mengakhiri sini pada petang ni. Ambo mengharapkan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, biar kita duduk MCA gerak ke apa ke dalam pilihan raya ni, ambo harap orang Cina dengan maruah yang masih ada ni pertahankan. Kalau gitu kenyataan-kenyataan yang dibuat oleh pimpinan UMNO Barisan Nasional banding dengan kenyataan Tok Guru buat, dan kenyataan-kenyataan dan tindakan Tok Guru ni disahkan sendiri oleh menteri daripada MCA iaitu Eng Yang Yang. Eng Yang Yang mengesahkan bahawasanya dia berterima kasih kepada kerajaan PAS Kelantan, dan Eng Yang Yang ni adik kakak kena ingat, kalau Pakatan Rakyat benar selepas pilihan raya ni, boleh jadi dia juga akan jadi Menteri Pelancongan Malaysia. Dia akan bersama dengan kita insya-Allah. Jadi semua orang Cina, ambo harap bersama dengan seluruh masyarakat Cina, seluruh negara ni. Cuma takut kulit lamak sapa sikit. Lamak sapa sikit. Kalau lamak sapa, suruh anak-anak baca internet, cek dalam internet ke apa. Seluruh masyarakat Cina di seluruh negara tak siapa nak tunggu mari pilihan raya untuk nak hantar parti Perkauman Melayu UMNO nak pakat atas di kubur dalam pilihan raya hak akan datang. Saya harap orang-orang Cina di Kulim juga tidak ketinggalan. MCA baik, gerakan baik akan bersama dengan saya untuk sama-sama menghantar Parti Perkauman Melayu UMNO ke kubur dalam pilihan raya yang akan datang. Selamat Hari Raya, dan mudah-mudahan mana kita semua berbahagia menyambut Tahun Baru Cina ni. Mudah-mudahan tak ada apa-apa kemalangan, tak ada apa-apa susah, dan mudah-mudahan tahun ini menjadi tahun yang lebih baik kepada kita berbanding dengan tahun-tahun yang lepas. Jadi sekadar itu, aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kong Hee Fat Chai.